Alright, first kali aku nak ucapkan salam takziah kepada fans Man United. Satu lagi musim tanpa sebarang trofi, dah 5 tahun tak ada trofi. Tapi daripada cerita benda buruk, baik kita cerita benda elok. EPL Recap Game Week 29, let's go! Man United 3, Spurs 2. Selamat datang ke klinik bola sepak menjaringkan gol Cristiano Ronaldo. Hat-trick Ronaldo yang menyaksikan gol ke-807 dan buat kali ke-6 musim ni, dia yang dapatkan Man United gol kemenangan. Ibarat 18 poin dengan Ronaldo dalam kesebelasan utama. Mana fan Man United yang masih nak sembang Ronaldo adalah punca kegagalan selama ni atau rosaknya gameplay high pressing Man United tu? Aku cakap jujur persembahan Ronaldo kali ni macam kena rasuk dengan jelmaan Ronaldo berusia 22 tahun weh. Dia mengata-kata work rate of the ball, positioning, striking, pressing. Pendek cerita, dia melakukan lebih daripada dia biasa buat lah. Cuma satu persoalan bermain di fikiran adalah performance Ronaldo lebih baik tanpa Bruno dalam pasukan ke? Kerana ternyata satu perubahan yang cukup ketara dengan ketiadaan Bruno yang demam kali ni. Tapi dalam Champions League tak perform sekali lagi Ronaldo dengan adanya Bruno sebagai number 10. Biasa kau tengok dia frust sebab Bruno tak pas lah bagai. Kali ni berbeza kerana beraksi sebagai center forward dan Pogba botak licin sebagai number 10 dalam game lawan Spurs ni. Delivery kiri kanan tengah semua datang kat Ronaldo. Perbezaan cukup ketara di barisan pertahanan. Apabila Dalot masuk balik dengan Varane ganti Wan-Bissaka dengan Lindelof. Dalot clear bola dekat garisan gol dari tandukan daya tu menunjukkan kepada aku kenapa letak orang dekat post tu sangat penting dalam bertahan ketika situasi set piece. Cuma tahniahlah Rangnick, kau masih degil nak turunkan Maguire. Minggu lepas assist 3 kali, minggu ni score terus, memang padu. Matic baru ni banyak dipuji tapi dalam game ni aku nampak dia lost ball 2-3 kali dan terlalu slow untuk recover balik. Rashford masuk main belah kanan, tak ada function sekali lagi dan aku rasa dia tak boleh nak bising dah lah. Kenapa dia tak main kerap dalam kesebelasan utama? Bila kau dapat peluang, kau main macam tu. Spurs cuma satu pertukaran. Reguilon masuk ganti Sessegnon yang injured. Impact cukup besar belah kiri Spurs. Cuma cross Reguilon jugalah yang buat Maguire kelang kabut kan. Aku tak percaya aku cakap benda ni, tapi kredit sebenarnya kau kena bagi Maguire juga malam tu. Harry Kane dalam poket dia weh. Entahlah, mungkin faktor dia kenal game Kane dalam training squad England ke apa. Maybe. Berbalik pada Ronaldo, lupakan faktor dia skor cuma 2 kali sejak Christmas. Lupakan isu dia terbang ke Portugal sebelum Manchester Derby. Lupakan isu dressing room bagai. This is the Cristiano Ronaldo show. Rembatan tak ada spin. Klasik CR7 dari luar kotak penalti dah lama aku tengok. Tap in pula yang dia dah banyak skor musim ni pun ada. Dan last, typical tandukan CR7 dalam kotak penalti. Aku rasa macam naik mesin waktu ke musim 2007-2008 balik, tengok CR7 Prime. Rasa dia ibarat macam tengok balik Amy Search perform lagu Isabella se-GB macam zaman dia muda-muda dulu. Part tarik suara note tinggi tu kan. Pendek cerita, dia buat aku lupa segala kekurangan dan menutup aib dia dalam 2-3 bulan ni. Cara dia meraihkan gol pun dah macam aku tengok teammate dia datang sembah kat dia weh. Ini jauh lebih baik daripada minggu lepas kena bully macam budak sekolah rendah lawan budak universiti dekat Etihad. Aku rasa persoalan yang perlu kau dan aku tanya diri sendiri adalah apa itu bola sepak di mata korang. Bagi aku, tengok bola adalah cara melarikan diri dari stres ataupun masalah hidup dan melupakan sementara. Ada orang ambil dadah lah, minum arak lah bagai. Bagi aku cara halal adalah tengok bola. Dan aku tunggu momen-momen Ronaldo ni untuk bagi aku rasa laluk kejap. Itu akulah kan. Apa-apa pun game ni buat aku teringat zaman Ole, macam tak ada beza pun. Ada momen kau rasa world class, ada momen kesilapan budak sekolah. Gol pertama hadir selepas Fred yang jarang kita puji, tapi kali ni dia cemerlang sepanjang game melepaskan bola kepada Ronaldo yang ada ruang. Silap besar lah Eric Dyer tak buat interception kan, dan menjemput Ronaldo shoot top corner belah kiri. No chance Hugo Lloris, bola swerving dengan dipping dari lebih kurang 20 meter lebih, vintage CR7 lah kan. Man United main 4-2-4 dengan Pogba sebagai partner Ronaldo, tapi gamble lah sebab Conte main wingbacks kan, dan ternyata awal-awal Reguilon dan Son banyak attack belah kiri Man United. Lepas tu Spurs switch pula belah kanan, Kulusevski cross Telles, tak tahu nak letak tangan dia dekat mana, terus terkena dan sepakan penalti dihadiahkan. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane yang step up. Perfect penalti, bottom corner, De Gea tak ada chance walaupun teka dengan betul. Bagi aku tu memang penalti sebab pernah tengok Luke Shaw pun buat benda sama, kena juga. Tangan Telles dalam kedudukan yang tak natural bagi aku. Beza sikit dengan Dyer yang Man United tak dapat penalti tu.
Tak apa, tu nanti aku cerita. Spurs pun bab defensif ni 2x5 je. Offside trap tak jadi. Reguilon membenarkan Sancho cross dalam kawasan kegemaran Ronaldo untuk tap in gol kedua Man United. Kembali di depan sampai tamatlah first half tu. Masuk second half, Spurs start garang. Ada urgency, cari gol penyamaan. Peluang terbaik sekali lagi, Kulusevski cutback bola untuk Son dalam kawasan penalti, sikit je tersasar. Terpaksa tunggu sampai minit ke-72 Harry Kane hold up play, Son melepaskan kepada Reguilon yang drive bola ke dalam kotak penalti. Macam biasa, Maguire buat skill baru, no look on goal. Aku kadang-kadang kesian tengok De Gea terpaksa main dengan dia. Tapi to be fair, Maguire terpaksa buat something sebab Romero belakang dia, cuma dia tak sedar Mamat tu dah offside sebenarnya kan. Bila dua-dua tim defense senang bocor macam kau dah jangka, akan ada peluang terakhir. Ronaldo try sekali lagi dari angle sempit belah kanan, Lloris save dekat nyempos, tapi akhirnya Telles deliver bola dari sepakan penjuru. Lawaknya si Romero ni yang gelak besar dekat muka Maguire masa dia score gol sendiri, try nak marking Ronaldo, tapi lalah Ronaldo lepaskan diri untuk menanduk masuk gol ketiga Man United dan gol kemenangan. Kalau aku jadi Maguire, aku pergi balik gelak besar dekat si Romero tu. Romero gelak besar dekat muka Maguire masa gol sendiri tu memang kurang ajar lah bagi aku. Tak ada semangat kesukanan langsung. Member tengah kurang keyakinan, kau pergi buat macam tu kan. Kau ingat kau terror sangat ke defend? Kau pun 2x5 je, sampah. Masih tak boleh nak adjust game fizikal EPL berbanding Serie A. Konon nak mak Ronaldo, lalang kau kena sekolah dengan CR7 kan. Next game Atletico dan kau tahulah bila game besar macam ni, siapa yang biasa akan step up. Tapi kita dah tahu dah result dia kan. Apakan daya, Man United tewas di Old Trafford. Tak ada rezeki. Kita tunggulah dan lihat sama ada Ronaldo, Pogba akan kekal dalam tim Man United musim ni kan. Oh lupa, bab handball Eric Dyer tu. Aku rasa bila tangan kau belakang badan dan kena bola dekat tangan, agak susah ref nak bagi penalti. Sebab berbeza dengan Telles. Telles tangan naik kan. Sekadar pendapat aku je lah. Antara benda menarik aku perhati dalam game ni adalah Conte meraihkan gol Davies yang offside tu. Tiba-tiba bila dapat tahu gol batal, kontrol macho baik Conte. Masalah Spurs bagi aku dah notice lama benda ni sejak Conte masuk. Aku rasa macam diorang ni, mungkin dalam game ni kau tak nampak sebab possession dia atas 50%, tapi biasanya Spurs akan surrender possession terlalu banyak bagi aku kepada lawan dan terlalu bergantung pada counter secara tak langsung, mengurangkan chances created sepanjang game dan meletakkan tekanan pada attackers macam Son, Kane, Kulusevski untuk finishing tiap kali dapat peluang yang jarang berlaku kan. Second half cuma satu je peluang Son selain gol sendiri Maguire. Dalot dah buktikan pada aku dia first choice right back Man United. Doherty overrated sampai dia struggle nak kawal Sancho bab defensif, bab attacking. Bab attacking not bad lah. Ada 2-3 kali Telles tak dapat baca gerakan dia. Last kali kita kena bagi keyakinan sikit dekat peti sejuk lah kan. Sebab kena akui dia limit chances Harry Kane. Aku tak berani cakap Kane dalam pocket Maguire, tapi kena kredit dia bila buat benda elok kan. Rangnick kata lepas game mungkin kena hantar balik Ronaldo tiap minggu ni ke Portugal. Kalau macam gini lah gameplay dia lepas bercuti. Next, Chelsea 1 Newcastle 0. First kali gua nak cakap tak malu lah kalah dengan World, dengan European Champion. Cuma Chelsea fans, sorry to say, korang kena akui lah, ada sedikit tercungap-cungap kan nak kalahkan tim nombor 14 EPL sekarang. Sebagai fan Newcastle, aku akan cuba bagi review yang tak bias, yang seikhlas yang aku mampu sebagai peminat bola sepak yang neutral. Dua insiden dalam game ni yang bagi aku merampas sekurang-kurangnya satu mata untuk Newcastle yang aku rasa deserve lah kan. Pertama, insiden Kai Havertz siku Dan Burn. Kesian weh, member ada 4 jari je sebab panjat pagar waktu usia dia 30 tahun. Jari tu putus sebab ada cincin sangkut dekat pagar. Sambil dia nak turun tu terus putus jari. Ni story untuk geng yang tak tahulah kenapa Dan Burn ada 4 jari je kan dekat tangan kanan dia. Aku saja share. Kedua, insiden penalti Chalobah tarik baju dari luar sampai masuk kotak penalti. Lepas tu tolak lagi Murphy. Aku nak tanya fans Chelsea lah, korang ingat lagi tak masa game Liverpool seri 2 sama dengan Chelsea dekat Stamford Bridge? Awal-awal dalam game tu ada satu insiden Sadio Mane siku Azpilicueta. Dan ketika itu ramai fans Chelsea komen dekat sini dan dekat DM aku, tak percaya pergi tengok video tu balik kan. Mane patut kena kad merah kata korang sebab dangerous play. Muka Aspi teruk jugalah, tapi tak adalah kesan lebam atau benjol pun masa tu kan. Tapi aku sendiri mengakui lah patut kena kad merah sebab rules baru ikut IFAB, kalau dangerous play sama ada berniat atau tidak, tetap kad merah. Aku fast forward ke hari ini, nak tanya fans Chelsea, jawab secara jujur. Bukan isu niat ke apa patut ke tak Havertz dapat kad merah? Bagi aku, bukan sebab fan Newcastle tapi sebab aku ikut rule sama macam insiden Mane, siku Aspi tu aku kata kad merah. Kali ni pun aku akan cakap Havertz patut dilayankan kad merah. Walaupun aku kenal Havertz sejak zaman dia main Bayer Leverkusen,
Dia bukan individu yang berniat buruk. Aku cuma nak cakap kesian Dan Burn sambung main kepala benjol, entah ada concussion ke tak, sampai terlepas marking Havertz last minute untuk gol kemenangan Chelsea. Kenapa aku cakap kad merah? Simple, dangerous play lah. Dalam rules IFAB, bukan atas dasar niat, tapi bila kau tengok siku dia melebihi kepala dia sendiri, itu adalah dangerous play. Yes, aku faham Dan Burn tinggi dan kau perlu guna tangan untuk balance diri kau bila lompat. Aku faham semua tu, tapi hakikatnya tangan dia melebihi kepala dia sendiri, dan itu adalah dangerous play. Sorry geng kalau ada terguris dengan kenyataan aku ni ke, tapi aku bukan bagi pendapat aku, cuma aku buat statement berdasarkan peraturan yang aku tahu. Insiden kedua, Chalobah wrestling dengan Murphy dari luar kotak penalti, tarik baju sampai tertolak ke dalam kawasan penalti. Bukan salah Chalobah tu sebenarnya. Newcastle lupa nak redeem voucher penalti dari JDT yang banyak lagi simpan musim lepas Liga Super. Ke sebab sekatan atau pembekuan aset Roman bil elektrik tak bayar dekat Stamford Bridge, tak boleh guna VAR dalam stadium. Sorry lah, sebab aku takkan faham macam mana ref David Cook tu tak terima arahan dari ref VAR untuk pergi review balik. Sekarang aku faham macam mana fans Arsenal rasa. Benda paling tak masuk akal weh. Ingat, senang ke nak main disiplin dengan back 5 macam tu lawan European and World Champion, bertahan hampir 90 minit dengan high press, middle press, panjang game yang penuh fizikal untuk pemain-pemain Newcastle yang sekadar turunkan tim backup. Tak ada Joelinton, Willock, Shelvey, Trippier, Wilson, Saint-Maximin pun belum 100%. Masuk second half je, Fraser masih injured kejang otot. Persoalannya, VAR dengan ref nak jawab pada siapa? Mana denda tu orang? Takkan nak say sorry je macam isu Everton dengan Lampard hari tu. Sorry no cure weh. Newcastle layak dapat satu mata pada pandangan aku. Bukan sebab aku fan Newcastle, tapi atas dasar gameplay 90 minit. Tuchel sendiri akui dalam bola sepak kau perlukan luck, dan malam tu Chelsea bernasib baik kutip 3 mata penuh. Okey, sekarang baru kita review game. Macam aku cakap, Newcastle kehilangan 7 pemain utama dalam kesebelasan. Eddie Howe turunkan pasukan untuk counter gameplay Chelsea. Eddie tak pernah atau jarang lah guna back 5, tapi kali ni terpaksa melihat kekuatan Chelsea kan. Yes, aku sedar Chelsea pun tak ada beberapa pemain utama macam Silva, James, Chilwell, Alonso, Aspi. Tapi squad depth Chelsea kau tak boleh bandingkan dengan Newcastle lah yang baru nak build kan. Tuchel kembalikan back 4 sebab dia sendiri akui left wing back tak ada option, so menggunakan back 4 dengan Malang Sarr sebagai left back dan Chalobah right back. Kerana kekurangan mereka sebagai wing backs, terpaksa gunakan dalam sistem back 4. Menarik bila aku tengok Tuchel guna playbook Sarri ball, pakai Kante belah kanan tapi main advance gila dan nampak efektif weh. Secara tak langsung memaksa Mason Mount lebih deep berbanding peranan biasa dia sebagai number 10. Kali ni main sebagai number 8, nampak ketara dan function juga link up dengan Ziyech, Werner, Havertz dekat depan dia. Tapi sebagai peminat bola sepak, aku boleh appreciate dan steam layan gol ke-13 Havertz musim ni pada minit ke-89 tu. First touch yang aku kategorikan sebagai world class. Dan sebelum Dubravka atau Dan Burn nak react sekalipun, dia dah buat sentuhan ke far post untuk skor gol tunggal yang layak menang mana-mana game sebab keupayaan teknikal yang Havertz pamerkan dalam jaringan tersebut. Aku tak lupa gak hantaran perfect weight dari Jorginho tu pun seharusnya diberikan kredit. Selain tu, impact Havertz tak dinafikan. One on one dengan Dubravka, save, kena palang lagi lepas skor. Newcastle pun ada faktor luck jugalah, bernasib baik bila Werner one on one dijatuhkan Dubravka, tapi mujur Werner dah setengah badan offside kan. Kira terlepas lah Dubravka dan Newcastle dari penalti dihadiahkan buat Chelsea. Aku berani cakap selama 77 minit Chelsea terpaksa menunggu sebelum first shot on target dorang. First half cuma rembatan Almiron je on target Newcastle. Diselamatkan Mendy yang memang sentiasa alert dan fokus walaupun dihalang beberapa pemain sendiri dan Newcastle player. Dan Burn dengan Chris Wood pun ada peluang nak score first half, tapi glancing header tak jumpa far post gawang Chelsea. Selain tu, Mason Mount ada gegar side netting dari sepakan percuma. Werner ada rembat deflected dari belah kanan, antara track Chelsea lah waktu tu. First half aku boleh kata best chances dicipta oleh Newcastle. Second half lain cerita lah. Ada insiden fans Chelsea akan kata handball, tapi tangan pemain-pemain Newcastle bukan pada kedudukan yang tak natural, so agak sukar ref nak bagi handball dalam situasi tu. Fabian Schär sempat lagi register shot on target, cuma sayang tak tanduk ke far post. Terus ke Mendy kan, memudahkan tugas Mendy lah daripada hantaran mat target tu. Bruno Guimaraes pun sempat shoot, cuma sedikit je tersasar tiang sebelah kiri Mendy. Masukkan Saint-Maximin tak ada impact kerana Chelsea triple up. Kawal pergerakan Maximin dekat sebelah kiri itu dah mungkin faktor dia belum 100% match fit. Tapi aku rasa realiti dia adalah aku sanggup terima kekalahan macam ni sebab aku nampak tim Newcastle yang well organised dan tak benarkan rhythm dalam gameplay Chelsea walaupun Chelsea pegang possession lebih kurang 70%. Chances pun tak banyak dicipta dari perspektif Chelsea kerana pressing Newcastle. Chelsea lebih memerlukan kemenangan ni aku rasa, melihat kepada aspek apa yang berlaku di luar padang dengan isu Roman dan asetnya dibekukan. Lepas ni fans tak boleh nak beli tiket lah bagai. So ini mungkin game terakhir stadium penuh buat sementara, dan
memberi keyakinan jugalah kepada fan Chelsea, kelab mereka masih diuruskan dengan baik. Aku happy at least Havertz minta maaf dekat Dan Burn lepas game sebab memang tak sengaja pun, so kita move on je lah ya. Apa-apa pun aku respect Tuchel dan fokus dia terhadap tugas berat yang dia terpaksa pikul sekarang. Kemenangan ini adalah distraction yang terbaik lah untuk fan Chelsea yang tengah berteka-teki masa depan kelab korang lepas ni. Prospek buyer ramai weh. Nick Candy, Fantega Chelsea, billionaire. Pak Arab pun ada aku dengar disebut. Jim Ratcliffe, billionaire UK. Todd Boehly, American. Ramai lagi lah kan. So kita harap yang terbaik lah untuk Chelsea dan owner baru ataupun konsortium yang akan dibentuk oleh beberapa billionaire untuk beli Chelsea. Apa-apa pun aku menyampah dengan kerajaan UK nak libatkan bola sepak dan politik dan mengawal proses penjualan Chelsea. Cerita luar padang Chelsea ni aku sembang dalam BDB lah Khamis ini. Bagi pihak Newcastle fans, aku minta maaf, diorang chanting Mike Ashley coming for you tu memang tak patut. Jangan pula Stamford Bridge jadi Sports Direct Bridge. Jangan. Tak kena. Sedih juga tengok muka John Terry dengan Peter Cech dalam stadium yang masih tak tahu masa depan kelab Chelsea. Day by day katanya. Arsenal 2, Leicester 0. Arsenal terus mengejutkan aku dengan form diorang. Walaupun tak ada seorang pun pemain senior dibeli pada bulan Januari, tapi Arteta tetap buktikan skuad dia cukup bersedia nak handle apa saja kebarangkalian. Tomiyasu yang dah lama injured pun masih Arsenal boleh perform pada level yang terbaik dengan Cedric Suarez. Dengar cerita Tomiyasu dah start training, so good news lah fans Arsenal kan. Tengok keadaan Chelsea sekarang, aku terfikir balik 5 tahun lepas, ada seorang lagi oligarki yang bernama Elisha Usmanov. Offer 1 bilion nak beli Arsenal, tapi Kroenke tolak offer tu. Kalau nak jadi waktu tu, siap-siap Arsenal mengalami nasib sama macam Chelsea weh. So bersyukurlah dia Kroenke. Fikir balik setahun lepas Arsenal sekadar draw dengan Burnley dekat Turf Moor. Dan satu dunia ketika itu bertanya macam mana skuad bernilai kira-kira 600 juta pound waktu tu dan membayar gaji sekitar 104k pound seminggu, purata lah kan untuk semua player, cuma mampu skor 35 gol dalam 27 perlawanan. Tanya Arteta, kau dah start struktur gaji dalam klub, offload ramai player dari skuad yang boleh dianggap sebagai penumpang semata-mata. Dari bawah sampai atas, setiap satu player sekarang ada kualiti tertentu dan sesuai dengan sistem Arteta. 5 kemenangan berturut adalah indikasi tim yang ada momentum dan keyakinan. Kali terakhir pun kalah New Year's Day tak silap aku, tu pun pada Man City. Cerita pasal game ni Leicester membawa counter attacking threat dari masa ke semasa, tapi Saka dan Martinelli belah kiri kanan tu kerap kali membawa masalah kepada barisan pertahanan Leicester yang tak bolos lagi dalam 3 game terakhir mereka. Tapi star dalam game ni aku kena highlight adalah Martin Odegaard yang terlalu matang dalam gameplay untuk usia dia. Vision dia membawa dimensi yang berbeza untuk Arsenal. Kadang-kadang kau rasa macam ada tali ikat bola dekat kaki dia. Semakin konsisten weh Mamat ni. Sebagai number 10, kreativiti yang dipamerkan bagi aku jauh melangkaui usia dia. Kau bayangkan dalam first half je, Odegaard mencipta rekod baru dalam EPL untuk chances created sebanyak 5. 6 key passes selain memenangi 5 perebutan dan recovery sebanyak 3 kali. Mental weh, semua ni dalam satu game. Segala yang positif untuk Arsenal dari segi attacking ataupun mengurangkan tekanan dekat bahagian bawah ke tengah ke depan ke, segala-galanya datang dari Odegaard. Dia mempunyai intelligence atau kebijaksanaan serta awareness dari aspek ruang dia bergerak di atas padang yang agak luar biasa lah. Susah nak explain, tapi aku rasa fans Arsenal faham maksud aku. Nampak ketara lah Arteta dan coaching staff dia improve players Arsenal. Itu petanda seorang manager yang sangat detail dalam training dan manager yang bagus lah kan. Gol pertama dari set piece, Martinelli ambil sepakan penjuru, bola looping, so Luke Thomas dah lari terlalu jauh ke depan. Bola tu jatuh pada Partey, free header untuk gol pertama Arsenal dan cuma gol kedua Thomas Partey setakat ni menyarung jersey Arsenal. Aku tertarik dengan interplay antara pemain serangan Arsenal dalam 30 minit pertama tu, sangat licik. Tercungap-cungap juga Leicester nak dapatkan possession dari Arsenal waktu tu. Agak jarang kau melihat Thomas Partey perform dari aspek attacking. Tapi itulah yang berlaku bila Xhaka layback bola untuk Partey, rembat kena tiang. Partey ni setahu aku memang susah nak rembat on target, selalunya kena bahan dengan player-player Arsenal lain. Leicester kena banyak terima kasih juga dekat Nampalys Mendy yang menghadang dan cover banyak ruang. Kalau tak mungkin dah lebih daripada 2 gol diorang bolos. Maddison pun banyak turun membantu dalam sistem baru Brendan Rodgers yang bertahan secara robust. Leicester ada peluang keemasan nak skor juga melalui hantaran Albrighton yang ditanduk Harvey Barnes, tapi Ramsdale sekali lagi world class save, cemerlang bai. Sampai Brendan Rodgers sendiri sebut wow, dia tepuk untuk save Ramsdale tu. Rodgers kata dia penjaga gol terbaik di England sekarang. Aku rasa Pickford dah boleh siap-siap bentang kapet merah untuk Ramsdale jadi England number 1 goalkeeper lepas ni. Aku sebagai fan England pun tak yakin dengan Pickford dah. Gol kedua Arsenal datang dari situasi VAR. Terpaksa ambil 5 minit semata-mata nak tentukan sama ada kena atau tak jari Soyuncu dari tandukan Partey sekali lagi terlibat secara attacking. Ini malam memang Partey punya lah kan. Aku cuma nak cakap untunglah ref tengok VAR kan. Kat Stamford Bridge VAR tak function sebab tak bayar bil elektrik.
Aku tak tahulah. Walaupun benda tu tak ada dalam kategori clear and obvious error dari ref, tapi penalti tetap dihadiahkan pada Arsenal. So fans Arsenal sudah-sudahlah bab agenda dengan konspirasi tu. Kali ni kira dapatlah kan. Penalti yang tak disisiakan oleh Lacazette, yang tak banyak impact dia sebelum tu, tapi ketenangan dia untuk step up, mengacah dan slot bola top corner belah kiri itu memang steady lah. Lepas game Rodgers nak kecoh, kata tak sengaja lah bagai bab handball Soyuncu tu agak-agak lah bro. Bola nak masuk gol kot, kau guna jari halang walaupun Luke Thomas tu ada nak clear bola. Tapi still handball depan gol kot. Tak ada alasan dan memang penalti. Lawak bila manager nak justifikasi benda datang terang berlaku kan. Martinelli pun threat besar dalam game ni belah kiri. Barnes untuk Leicester dari masa ke semasa hidup game dia. Tapi Tierney nampak macam main centre back pun ada kan. Jarang naik, selalu jadi last man untuk Arsenal. Aku perhati je. Tanpa Jamie Vardy musim ni, Leicester punya threat makin nampak tumpul lah aku rasa. Iheanacho bukan player sama musim lepas. Hakikatnya Vardy baru balik injury, lepas tu injured lagi sebulan boleh geng kan dengan Reece James ni. Arteta dah start fikir ke depan dah. Game Liverpool katanya akan memberi indikasi sejauh mana kematangan dan improve-nya tim Arsenal. 3 benda dia sebut aku tertarik pasal Arsenal. 1, timing. 1 lagi teknik. 1 lagi decision making. Semua penting dalam kemenangan kali ni, kata je lah. Arsenal kembali ke top 4, 3 game dalam tangan. Memang Arsenal punya lah musim ni kan. Kalau tak berjaya top 4 juga, aku sumpah tak tahu nak cakap apa dah. Kau takkan dapat peluang sebaik ini. Tinggal 12 game, 3 game in hand, lepas tu leading lagi 1 point di kedudukan keempat. Man United bukan konsisten mana pun. Kalau kalah dengan Liverpool pun tak ada hal sebenarnya, tapi still kena layan kunjungan Man United ke Emirates. So itu mungkin game yang lebih penting lah. Man of the match, Martin Odegaard. Simple, kau pergi tengok stats dia, gila weh. Kalau dia terus improve macam ni, aku rasa dia on the way jadi world class. Dia paling banyak memenangi balik possession dekat final third. Itu je aku nak tambah juga. Alright, last, Brighton 0 Liverpool 2. Dalam segala player world class ke berbakat yang Liverpool ada, Jurgen Klopp demand player kena berani, dan itulah yang Luis Diaz offer dalam tim ni selain skill individu yang dia ada. Pemain bernilai 50 juta pound dari Colombia ni dikenali dengan kepantasan dan dribbling dia, tapi dalam game ni dia buktikan dia sanggup bahayakan diri dia untuk skor gol pertama Liverpool sambil kena smackdown dengan Sanchez. Macam mana Sanchez tak dapat kad merah aku takkan faham. Ref sekali lagi. Satu lagi insiden VAR tak main peranan dia. Cara Sanchez keluar tu macam tak nak berhenti weh. Ibarat dia mencabar Luis Diaz. Kalau berani kau datang sini, kau datang sini. Kan? Bukan saja high boot dekat dada, siap pukul kepala lagi. Itu pun tak cukup nak bagi kad merah. Aku tak tahu dah apa yang cukup kan. Takkan member nak masuk hospital baru kau bagi. Kan? Member nak meraihkan gol pun tak larat sampai teammate dah risau panggil medik. Nasib baiklah dia okey lepas terima rawatan. Gol pertama Diaz tu kira key moment dalam game ni selepas 19 minit, sebab sebelum tu Brighton mendominasi game awal dan hampir menjaringkan gol melalui Trossard dengan Maupay. Pressing Brighton dalam 15 minit pertama tu ibarat Inter buat dekat Liverpool dekat Anfield hari tu. Tapi lepas Liverpool dah skor gol pertama, memang ketara lah Liverpool akan mencatatkan kemenangan ke-8 berturut-turut dalam EPL dan cuma 4 mata belakang City sekarang. Bayangkan pertengahan Januari gap tu 14 point weh. Semua cakap konon title race is over lah, tapi aku masih tak yakin dengan jadual padat City akan maintain kedudukan itu all the way tanpa cabaran. Ternyata form Liverpool membantu. Dan kalau menang game in hand tu setakat 1 mata dia weh, beza dia sekarang. Salah sejak menjak ni nampak macam struggle sikit nak score dari open play. Banyak penalti dia. Game ni pun sama, ada beberapa miss chances, tapi aku tak risau lah sebab positional play dia untuk dapat chances tu masih kerap berlaku. So cuma kena improve finishing dia balik lah. Mungkin juga faktor dia burn out, banyak sangat game, punca injured kaki dia, terpaksa digantikan Jota awal dalam second half tu. Gol penalti itu merupakan gol ke-20 Salah musim ini. Sebelum game ni start, Brighton ni dianggap tim yang susah Liverpool nak kalahkan, sebab diorang pun antara yang kuat dari aspek possession. Dalam top 4 tim terbaik dari segi possession dalam EPL. And last 3 games Brighton tak kalah dengan Liverpool. Tapi kau tahulah Brighton bukan dalam form terbaik sekarang. 4 kekalahan turut-turut dah sekarang menjadi 5. Dan walaupun diorang main lawa macam mana pun, aku tak rasa diorang ada cukup threat dari segi attacking. Aku rasa Tariq Lamptey pun terkejut Diaz boleh kejar dan press dia tiap kali dia nak bomb forward. Liverpool start game macam hamba sikit, tapi still buat game ni nampak simple. Sanchez dipaksa kerja keras, save 2 kali dari Mane, block angle salah juga. Trossard mempunyai peluang paling best paling baik tapi rembat ke laut weh, lepas movement yang agak lawa daripada Brighton, walaupun mungkin handball daripada Maupay tu. Finishing dia orang teruk gila walaupun ada chances created. Sayang, salah try lagi kena palang selepas deflection, dan satu lagi Diaz set up peluang untuk dia tapi tersasar. Dah macam tema je, salah miss chances. Gol kedua Liverpool datang dari kebangangan player yang rasa diri dia power berdasarkan komen dia dekat social media selama ni. Tapi decision making kau atas padang tak berapa cerdik Maksud aku adalah siapa lagi kalau bukan Yes Bissouma, Yi Bissouma.
Kau naik tangan macam tu terang-terang penalti bro. Rembatan Nabi kita tu kan, Salah step up macam biasa. Lepas 61 minit jaringkan gol kedua Liverpool. Rembat tengah-tengah je, Sanchez bagi ruang kan. Brighton bab attacking memang limited weh. Dia masukkan Welbeck pun, tapi bila dah kau tengah kejar game macam tu, agak payah kau nak comeback lagi-lagi dengan Liverpool kan. Diorang banyak salahkan ref. Ada beberapa insiden kononnya yang ref tak prihatin. Macam contoh Alisson bawa bola keluar, kau tak penalti. Diorang anggap Liverpool, aku pun anggap Liverpool bernasib baik lah kat situ kan, sebab agak terang lah bola tu dah keluar kan. Hujung game ada chances lagi, Diaz one on one dengan Sanchez, berjaya save. Lepas tu Welbeck try, Alisson terpaksa save juga. Klopp baru ni banyak puji Diaz, bukan sahaja sebab talent dia, tapi sebab work rate dia. Kau tahulah Klopp ni memang sayang player yang bermati-matian kan untuk dia. So aku rasa good luck lah Mane dengan Jota lepas ni kan. Sebab makin lama makin nampak Diaz ni dah mula jadi pilihan utama dalam kesebelasan Liverpool. Ada gaya title race macam 2019 kat ni. Walaupun total points takkan cecah 100 ke untuk mana-mana tim, tapi aku rasa akan pergi sampai last 2-3 game ni. Bab kontrak Salah ni pendapat aku lah kan. Yes, Liverpool dah improve sikit offer dia dekat Salah, tapi still bukan apa yang Salah nak, apa yang dia minta. So cukuplah main tarik tali tu kalau benar-benar nak simpan dia. Ada juga indikasi macam Liverpool dah bersedia untuk hidup tanpa Salah. Contoh desas-desus Rafinha, Bowen ingin dibawa ke Anfield. So kalau betul-betul tak boleh match permintaan Salah ni, lepaskan je lah. Member dah 30 lebih. So aku rasa dia sedar ini last kontrak lumayan yang dia boleh dapat ikut form dia sebagai world class player. Aku faham struktur gaji dekat Liverpool, tapi kau kena imbang balik, memikirkan adakah Salah itu satu aset yang besar yang kau sanggup lepaskan atau tidak. Jujur cakap aku tak pasti sekarang. Kalau dia dia kata dia minat nak stay kat EPL, takkan nak balik Chelsea. Tak kot. Antara City, Arsenal atau Man United je lah option kau nak main European football. Kalau tak kisah, main Newcastle. Pak Arab boleh jadikan kau poster boy. Aku respect professionalism Salah atas padang, ibarat macam dia tak ada isu kontrak pun luar padang kan. Apa pun, ini adalah clean sheet ke-15 Liverpool musim ni, sama dengan City, cuma bolos 20 gol dalam 28 game. Petanda Van Dijk is back to default mode. Satu lagi game aku tak sempat review sebab aku sebenarnya tak sempat bangun nak tengok game ni. Palace 0, City 0. Yang aku tahu City banyak chances tapi tak score. 74% possession, 19 shot, cuma 4 je on target. Tapi Crystal Palace bukan calang-calang weh, bawah Vieira dengan talent dan rotation dia. Bayangkan dia bench Ayu, Eze, Benteke, Edward bye. Players yang maybe boleh masuk first team pasukan EPL lain. Sorry sebab aku kalau tak tengok game, aku tak berani buat review sebab takut tak ikhlas kan. Sebelum korang tanya aku dah bagi tahu siap-siap kenapa tak ada review game Man City. Next round aku cover balik. Thank you geng, layan video aku sampai habis. Kalau enjoy layan, tolong support aku, like, share, subscribe channel aku. Ia membantu sistem YouTube ni untuk perkenalkan video aku kepada penonton-penonton baru. So jangan lupa meriahkan komen dekat bawah, raikan pendapat berbeza. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert, kita sekadar peminat bola sepak yang prihatin. This is Burn TV.